madu lebah, habatus sauda, tu semua makanan sunnah tu kita boleh makan, ya. Jadi mana kata bulan puasa ni, sebab kalau kita tengok kan, antara yang kita tengok kebaikan puasa ni itulah dia. Dan bila kita berpuasa kan, kita lihat binatang-binatang pun ada yang puasa. Binatang pun ada yang puasa, iaitu ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur, tak makan tak minum berhari-hari, tapi hasil dia menetaslah anak-anak ayam yang comel-comel. Ulat kepompong tak makan berminggu-minggu, sekali keluar daripada kepompong tu, keluar jadi rama-rama yang cantik. Ular sawa bersalin kulit, tak makan tak minum, paling lama 8 ke 12 bulan. Bayangkan puasa 8 ke 12 bulan. Boleh bayang tak dia punya Allah Malaka Sunnah dia macam mana? Dia punya lapar tu yang kau bau sekor pun dia bertolan. Tapi hasil dia apa? Kulit dia sisik tu cantik berkilat. Nak beritahu puasa sepatutnya jadikan kita yang lebih baik, bukannya jadi lagi teruk, bukan jadi lagi rosak. Tak. Sebab kita kena belajar. Perjuangan kita pada bulan Ramadan, beramal dan berbakti. Pertama, untuk capai takwa. Capai takwa, macam manalah nak capai takwa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Brigadier General Sani bin Omar, Panglima Brigade ke-12 Infanteri Malaysia, pegawai pemerintah, para pegawai dan hadirin hadirat dan hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini dengan topik beramal berbakti perjuangan bersama, kita lihatkan kita berada pada bulan Ramadan. Memang dua perkara ini memang menjadi asas utama dalam bulan Ramadan. Bila masuk aja bulan Ramadan, kita membicarakan dua perkara yang penting dalam bulan Ramadan. Yang pertamanya siyam, yang keduanya qiyam. Siyam dan qiyam. Bila sebut siyam, puasalah. Siyam, puasa. Kita menahan diri daripada melakukan sesuatu. Perihal menahan diri pada melakukan sesuatu, dari segi bahasa ada memberikan maksud as-siyam itu menahan diri daripada bepergian pada satu tempat ke tempat yang lain. Menurut Ibnu Manzur, maksud as-siyam itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Jadi makna itu pun perjuangan juga tu kan, perjuangan bersama. Bukan senang menahan diri ni kan, sebab hari biasa kita boleh makan, tapi ni tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh nikah, tak boleh berbicara. Maksud tak boleh makan minum faham, tak boleh nikah tu maksudnya perbuatan-perbuatan orang bernikah tu tak boleh buat di siang hari pada bulan puasa, kan? Dia bukan tu je, termasuklah depositnya pun tak boleh. Deposit tu maknanya mukadimah menuju ke arah itu. Bulan lain tak adalah rajin ni panggil bini duduk sebelah dia. Bulan puasa ni rajin pula ajak duduk dekat-dekat kan. Habis diraba bini tu bulan puasa tu kan. Jadi halah sikit aja dia kata jangan tu deposit tu kan. Begitu juga bila kata berbicara, maksudnya bukan tak boleh bercakap langsung, elakkan diri bercakap perkara yang sia-sia, apatah lagi bercakap perkara yang boleh membawa pelak dosa kepada kita. Jadi itu dari segi amal kan. Manakala qiyam pula adalah kita menghidupkan amalan pada bulan Ramadan. Bangun, qiyam ni bangun melaksanakan ibadah. Contohnya kalau kita sebut qiyamul lail, mana bangun malam, mana mesti bangun. Tapi kalau bangun kencing tidur balik tak kira tu kan. Jadi bangun mesti beribadah.
Jadi beramal dan berbakti pada bulan Ramadan ni, kalau kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam satu, bagaimana dalam hadis kursi, Nabi beritahu, Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya setiap amal kebajikan yang dilakukan akan diberikan ganjaran pahala antara 10 kali gandaan pahala hinggalah 700 kali gandaan pahala. Kan? Berlainan pula dengan puasa. Allah Ta'ala beritahu. Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah sendiri akan bagi ganjaran puasa berbanding amalan-amalan yang lain. Kenapa pula? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Allah Ta'ala beritahu, meninggalkan makan dan minum kerana aku. Dan sesungguhnya orang yang berpuasa itu akan diberikan dua kebahagiaan, dua kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Maknanya waktu beribadah dia rasa gembira, ataupun ketika Allah cabut nyawanya pada bulan Ramadan, dia lah manusia yang paling gembira, paling bahagia sebenarnya. Cuma kita tak nampak secara zahirnya, kan? Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada haruman kasturi di sisi Allah. Jadi janganlah kita arahkan mulut kita dengan kawan kita. Ini makna di sisi Allah yang wangi ni. Macam okey tak bau mulut aku? Kata lebih harum haruman kasturi di sisi Allah. Jangan kita arahkan pula bau baeng kan. Tak apa bau kan. Pagi tadi sahur balon jogging ngepotai pula. Tak pula gosok gigi, semua apa kan bau dia. Jadi perjuangan kita bersama bukan satu perkara yang mudah, berbakti. Apatah lagi yang kat depan saya ni amalannya lain pula banding orang lain kan. Orang depan ni, orang depan saya ni kan, dengan disiplinnya, dengan caranya berkawatnya, dengan ada latih tubi dia setiap hari kan. Kena denda pula, berguling-guling dekat koridor tu saya nampak gitu. Kita tak apa, tak kena dengan bos pun tak tahulah kan. Macam tu lah kan. Saya pernah tengok tu, saya mengajar debat dekat UPNM pun sama. Mengajar debat kat UPNM, Universiti Pertahanan Nasional, tengah mengajar debat, tiba-tiba bunyi siren, kosong kelas tu, tinggal saya seorang kan. Dekat universiti lain saya mengajar tak macam tu, dia mengajar debat dengan ibu bunyi siren, tinggal coach. Saya baik saya tak turun sekali, pergi berkawan dengan dia dengan kedua baris kan. Tentulah. Jadi mana kata lain, berbakti pada negara, berbakti segala yang kita berikan, termasuklah kalau kita tengok dalam bab perjuangan ini, kalau kita tengok dalam surah As-Saff ayat 10, 11, 12, 13, Allah beritahu. Allah Ta'ala beritahu apa? Allah beritahu, mahukah kamu sekiranya aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan. Allah Ta'ala kata perniagaan yang menguntungkan, yang mana perniagaan itu dapat membebaskan kamu daripada azab seksa atau perih sakitnya. Apakah dia? Iaitu perjuangan membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Perjuangan membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Maknanya kita fahamlah kat situ. Harta benda tu maknanya kita gunakan duit kita tu untuk berbakti, untuk bantu orang, untuk tolong orang. Kalau diri sendiri, kita gunakan diri kita untuk berperangai yang baik-baik, jaga akhlak kita, jaga orang kata perangai kita. Itu sebabnya disebut kan, semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu ada kata-kata lah menyebut kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu cerita ni. Jadi makna kata diri sendiri itu, perjuangan itu nak jadikan diri kita ni baik, nak jadikan diri kita elok. Salah satunya apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat, apa Allah Ta'ala larang jangan kita buat. Itu perjuangan kita lah kan. Dalam surah As-Saff tu pula sambungannya, dia kata apakah kamu nak kalau beli perniagaan menguntungkan, iaitu perjuangan bela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Apakah keuntungannya? Yang pertama, Allah janjikan keampunan dosa-dosa. Kita gunakan harta kita, kita jaga diri kita, ganjarannya, keuntungan yang pertama, keampunan dosa-dosa. Kedua, syurga adnin. Allah Ta'ala akan berikan kita, kurniakan itu syurga adnin, iaitu di bawah, yang mana hebatnya syurga adnin ini, bawahnya mengalir sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai arak yang boleh diminum, boleh mandi, boleh buat sesuka hati kita. Syurga adnin di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita.
kalau kita memerlukan. Dan yang keempat, Allah akan berikan kemenangan kepada kita, kejayaan kepada kita yang mana cepat masa berlakunya. Kadang orang tak sabar nak berjaya ni. Jadi kalau nak, itulah dia perjuangan membela agama Allah dengan harta benda dan diri sendiri. Ini juga salah satu daripada perjuangan diri kita ni adalah kita nak beramal ibadah. Dan dalam bulan Ramadan ini memang ada orang yang bila sampai je bulan Ramadan, yang pertama dia rasa sedih sangat, susah betul puasa ni. Aduh, habislah geng-geng aku ni. Biasa geng-geng lepak minum ramai kan, tiba-tiba pula jadi grup triple Y, macam tu kan. Grup geng plastik hitam, nama dia. Dia rasa susah sangat, mana ni, kat mana ni. Ada satu kedai confirm line clear, kau call je, datang capai je, dia kata. Bayar online, dia kata. Contohlah, dah siap dah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Dia jadikan orang yang tak puasa ni lagi teruk lapar daripada orang yang puasa. Tak tahu kenapa. Kan orang yang memang puasa dia okey kan, relax kan. Tapi orang yang tak puasa, tak percaya tanya orang perempuan yang ABC, Allah bagi cuti. Dia punya lapar. Sebab dia bukannya boleh makan dengan sewenang-wenangnya kat luar, tak boleh. Jadi dia nak kena cover juga. Masalah dia boleh makan, tapi dia dibenarkan makan, tapi tak boleh nak makan di khalayak. Macam mana dia nak makan? Dah kita teruk lapar dia. Kalau dia memang puasa lain. Tu cerita dia. Kan? Itu kategori pertama. Dia rasa susah hati, dia rasa sedih. Kategori yang kedua, dia rasa sama puasa tak puasa, sama. Orang puasa dia puasa, orang berbuka dia berbuka. Rupanya tak sembahyang. Tak mengaji, tak tarawih. Jadi dia rasa sama belum puasa tak belum puasa. Tapi kategori ketiga, dia rasa gembira dengan Ramadan. Gembira betul, seronok dia. Masuk bulan Rejab dia dah beli pakaian-pakaian untuk tarawih. Ni baju ni nak pakai tarawih, ni jubah ni nak pakai ni. Dah standby dah, biji buah-buah tamar yang terbaik dah standby dah. Wangi-wangian nak pakai pergi tarawih. Masuk Rejab. Kan macam orang Arab lah, masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Tapi orang Malaysia belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lagi jauh daripada Arab kan. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Belum satu Ramadan, baju dah siap tampah dah kan. Dia punya bersedia tu lah kan. Soalan dia kan, yang boleh mematikan selera tu, soalan dia confirm ke hidup lagi pagi raya. Tu soalan dia. Itu bila sampai tu kan, sampai ke rumah tu beraya, itulah baju arwah, tak sempat pakai. Contoh lah kan. Confident dia tempah baju sepapan-sepapan. Allah dah bagi dah signal tu kat kita dulu. Kalau kita ingat lah, dulu kita tempah baju bulan Januari tu dah tempah. Nak pakai balik kampung, saya tunjuk kat orang kampung sekali PKP padan kau kan, masa PKP kan, apa hal lah kan, PKP tak boleh raya, duduk rumah masing-masing kan. Tu antaralah Allah Ta'ala bagi signal. Tahun lepas pun Allah Ta'ala bagi signal, semua orang pandai-pandai kan. Siapa sangka raya terkejut tahun lepas kan? Malam tu saya siap buka puasa relax dengan family dekat KL. Rupanya besok tu raya. Kelang kabut balik, si baik tak jam, cepat-cepat balik kan. Itulah kesian orang kampung. Lomang tinggal buluh je, tak sampai bakar. Langsung boli je kan. Itulah ujian tu kan. Itulah perancangan kita ni, mampu merancang perancangan Allah juga yang terbaik. Itu sebabnya kalau dari segi amalan kan, dari segi amalan, di antara sifat terpuji menjadi perhiasan wajib orang mukmin yang bertakwa kepada Allah adalah istiqamah dan beramal soleh. Ini perjuangan kita. Beramal boleh beramal, tapi macam mana nak istiqamah? Contohlah kan, kita bagi tahu contoh. Manusia ni kalau dia mati, dia masuk dalam kubur. Bila masuk dalam kubur, dikatakan bila ada orang terakhir meninggalkan kubur, maka malaikat dah standby dan nak seksa orang kat dalam kubur ni. Yang pertama tu, mari kita pukul, jom kita pukul kepala dia. Nak pukul kepala dia, malaikat satu lagi tahan, jangan dia pukul kepala dia. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin mengaji, rajin berzikir. Bulan Ramadan kita baca Quran, insya-Allah buat grup tadarus, rajin mengaji. Jadi perjuangan dia adalah untuk teruskan kepada bulan-bulan lain, supaya kalau mati adalah pertahanan dia, insurans untuk kepala. Jangan dipukul kepala tu, dia rajin mengaji.
dan dia rajin berzikir, tak jadi malaikat pukul kepala. Kalau macam tu turun bawah. Tak boleh pukul kepala, jom kita pukul perut dia. Malaikat satu lagi tahan, jangan dipukul perut dia. Kenapa pula? Jadi rajin puasa sunat. Mana dah habis puasa Ramadan, sambung puasa 6, sambung puasa sunat Isnin Khamis. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat Isnin Khamis, buat Isnin saja. Sebab Khamis kan kerja keras pada siang sampai malam. Jadi kita buatlah puasa Isnin saja. Sebab, kenapa? Sebab Nabi pun paling suka puasa hari Isnin. Kenapa? Kerana hari Isnin adalah hari kelahiranku, kata. Jadi kita buatlah, jangan tinggal semua. Jadi tak jadi pukul perut. Sebab dia ni rajin berpuasa, sambung puasa sunat kan. Macam tu tak boleh pukul kepala, tak boleh pukul perut, jom kita pukul kaki dia. Jangan dipukul kaki dia. Kenapa pula? Sebab dia ni rajin bangun malam beribadah kepada Allah. Jadi bulan Ramadan kan, macam pagi bangun, kita bangun jangan terus makan. Bangun mandi, masuk bilik air dulu, mandi, shower kan, bobo shampoo, sabun, segar badan. Barulah kita keluar, ambil wuduk, keluar kita solat dulu rakaat. Dah solat baru kita makan. Tengok sahur macam mana dia punya pergi. Lain macam pun tambah makan. Betul. Kalau bangun basuh muka je makan, susah sikit. Tapi itu salah satu petua. Kalau rasa nak makan banyak, bangun awal sikit, bersiap. Jadi itu antara. Dan bila kita dah bangun, dah biasa membangunkan diri kita awal pagi, itu latihan untuk capai yang kita nak capai, istiqamah tadi, keberterusan tadi. Makna lepas pada Ramadan, Syawal ni masalahnya kadang-kadang ada orang dia beribadah cukup rajin pada bulan puasa. Pagi raya bila dah grad dia habis. Bila dah tamat pengajian bulan Ramadan, merasa Ramadan, pagi raya pun dah habis pahala, negatif. Pagi raya dia bersalam dengan saudara mara, sepupu-sepupu, tak kira lelaki perempuan, mak saudara yang tak boleh salam pun ada. Ada yang pangkat mak saudara, sepupu, belah ni. Kita ada senarai tu. Jadi sebelum salam, cek senarai sekejap. Boleh. Baru salam macam tu kan. Lepas tu siap lah tu, salam anak dara dah besar. Siap gosok-gosok kepala budak perempuan tu. Kan? Tu kena tahu. Tu belum cerita lagi, tak berbaju, dengan kain pelikat, tidur tersingkap kain kat tengah ruang tamu kan. Dah penat sangat makan lomang dengan ketupik kan, baik kan. Dah nampak aurat semua habis. Yang perempuan buka aurat habis, negatif. Mana tu belum cerita lagi benda-benda lain lah. Tu belum cerita lagi kalau raya jatuh hari apa. Sekarang ni tahun ni dijangka jatuh raya hari apa? Ahad itulah. Dah keluar ada desas-desus semalam hari Sabtu. Setengah nak raya mengejut 2.0 dia kata kan. Tak ada kan Sabtu Ahad nasib baik. Tapi kalau paling bahaya sekali raya jatuh hari apa tu? Hari Khamis dengan Jumaat, bahaya tu. Kalau jatuh hari Khamis, hari kedua tu hari Jumaat. Kalau jatuh hari Jumaat, hari pertama hari Jumaat. Kadang ramai yang terlepas sembahyang Jumaat, negatif. Tak pergi dia sembahyang raya. Dia tak pergi sembahyang Jumaat, sembahyang raya pergi. Kan tak pergi dia sembahyang Jumaat. Dia kata apa? Dia kata, lah, tak perasan pula hari Jumaat. Pijak kan tahu lah. Kau tahu dah raya hari Jumaat, macam mana kau tak perasan ada sembahyang Jumaat kan? Macam tu lah tu. Sehubungan dengan itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat 112 yang bermaksud, oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di atas jalan yang betul sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan hendaklah orang yang rujuk kembali kepada kebenaran, yakni bertaubat, mengikutmu berbuat demikian, dan janganlah kamu melampaui batas hukum-hukum Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan, berada di jalan yang benar. Contohnya kita puasa ni kan, puasa nak membetulkan. Orang lain puasa, kita pun puasa kan. Tapi anak-anak tanya, kenapa kita kena puasa ya? Maka jawapan-jawapan yang standard yang dijawab oleh orang Melayu, bukan orang Islam lah, orang Melayu yang bisa jawab. Tak puasa tak boleh raya. Itu satu jawapan. Tak puasa tak boleh raya. Satu lagi, orang lain puasa, kau puasa lah, jangan banyak tanya, boleh tak? Itu satu lagi pula kan. Satu lagi, kenapa kita kena puasa? Yang jawapan yang baik sikit lah, sebab Allah suruh. Dia kata Allah suruh nak. Anak ni dia tak habis kat situ, dia tanya lagi, bila Allah suruh? Aduh, susah betul soalan bulan puasa ni kan. Bila Allah Ta'ala suruh? Dah lama dah. Tak cari, cuba semak dalam Quran. Kat mana? Surah Al-Baqarah ayat 183. Cuba tengok. Anak membuka lah tafsir.
Dia pun tengok rupanya Allah sebut dalam tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, maknanya orang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Mana orang beriman ni Allah Taala suruh puasa. Yang geng triple Y tak. ya kan tak. Orang yang beriman diwajib atas kamu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang yang diwajibkan berpuasa sebelum kamu, kan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, kan. Mudah-mudahan makna kata tak semestinya orang yang berpuasa tu bertakwa. Ada orang tu puasa tapi still buat benda-benda lain, kan. Macam tadi makan, minum, nikah dan berbicara, mengumpat dia bulan puasa ni, bercerita buruk pasal orang. Ada kadang-kadang aku tak ada, aku langsung tak bercakap. Memang tak bercakap, tetapi yang kita type dekat dalam TikTok, kat dalam media sosial, itu pun dinisbahkan, kata ulama, dia juga dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Itu sebab jangan komen lebih-lebih dalam perkahwinan artis dan sebagainya. Jangan nak komen lebih-lebih, kan. Itu masalah biasa, cuma di-highlightkan oleh wartawan untuk melariskan sesuatu berita. Itu sahaja. Itu anggaplah ujian kepada kita yang membaca. So kalau nak baca, doakan yang baik-baik. Kalau dah terbaca itulah, doakanlah yang baik-baik. Jangan pula kita jadi batu api dalam tu, menambah perisa. Kalau aku jadi engkau dah lama aku minta cerai dah, tu seorang pula ajar macam tu, kan. Sudahnya Samsul lain yang buat, Samsul lain yang kena. Macam tu lah contohlah, kan. Kan susah betul, pening kepala, kan. Iya, saya kena, Abang Samsul Rau kena, semua kena, kan. Tapi itu pesan saya. Dan dalam kehidupan ni kita komen-komen macam lah kita duduk hari-hari dengan orang tu, kita tak tahu apa yang berlaku dalam hidup dia. Jangan lebih-lebih. Kalau kita tengok Abu Lais As-Samarkandi bagi tahu, apabila datang satu cerita, satu berita tentang seseorang atau tentang sesuatu perkara, 6 perkara yang kita kena buat. Yang pertama, hendaklah kita jangan menerima. Jangan terima cerita tu. Kenapa? Sebab kesaksiannya tak cukup. Itu satu. Yang kedua, hendaklah kamu mencegah perbuatan itu. Beritahu dia, kau jangan sebar-sebarkan benda ni ke orang lain, tak baik. Sebab apa? Kalau betul jadi mengata, tak betul jadi fitnah. Yang ketiga, hendaklah kamu jangan menyelidik perkara itu. Satu, jangan selidik. Aku kenal adik dia tu. Nanti aku tanya, kalau aku dapat maklumat nanti aku update. Jangan pula menyelidik, mencari-cari. Kemudian keempat, jangan berprasangka. Tak sangka betul dia macam tu. Dengar cerita terus sangka-sangka. Jangan. Kan? Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 Allah Ta'ala kata, jangan sekali-kali kalian bersangka-sangka, kerana sebahagian daripada prasangka itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Dah sebut dalam Quran tu. Jangan prasangka. Disebabkan dengar cerita berprasangka. Ya. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu, mengumpat, mengata, memfitnah. Natijahnya neraka. Dan yang keenam, bila kamu dah benci perbuatan itu, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Kita pula yang tanya. Ni nak share, guys. Tak tahulah betul ke tidak. Tak usah, ya. Hati-hati. Dan begitu juga dalam bab bulan Ramadan ini, ya, bila kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Perjuangan kita nak mencapai takwa bukan senang. Kenapa kita puasa? Soalannya, kenapa kita puasa? Apakah kebaikan berpuasa? Kita berpuasa ada 3 sebab. Yang pertama, kita berpuasa kerana untuk menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Itu nombor 1. Menginsafi nasib orang yang kurang baik daripada kita. Dalam pada kita teruk-teruk macam ni, tengah panas. Sekarang ni tengah panas ni, dekat area KL Seremban panas. Ada belah-belah Selangor, KL pun nampak hujan petang kan, hujan lebat betul. Tapi kebanyakan tempat panas sekarang ni. Belah-belah utara hujan lebat. Terbang-terbang kemah mereka. Ya, kemah yang besar tu bukan payung, kemah terbang. Dan dia akan tukar. Dan dikatakan tahun ni bulan Ramadan suhu tu boleh cecah. Itu dah cecah 37-38 lah. Bulan puasa kali ni dia boleh cecah 40. Kali ni punya panas kan.
sejajarlah dengan perkataan Ramadan tu, berasal perkataan ar-ram tu bermaksud panas yang menyengat. Macam tu. Jadi memanglah kalau kita tengok tadi kan, kalau kita tengok dalam musim-musim ni kan, kita menginsafi nasib orang kurang bernasib baik daripada kita. Kita dalam panas-panas, kita tak boleh makan ni kan, kita yakin sangat waktu berbuka puasa nanti ada benda kita nak makan. Tahu dah. Walaupun belum sampai lagi petang ni, dah boleh agak lah. Sebab orang lelaki, bukan orang perempuan tau, orang lelaki, cabaran dia biasanya dia punya timeline dia asar. Asar ni lah kritikal. Itu sebab Nabi kita nak cerita, Nabi Muhammad SAW bila sampai aja asar lagi kuat Nabi beribadah. Tengok masuk aja asar Nabi beribadah tu lagi kuat, sebab Nabi tahu kejap lagi dah nak berbuka dah ni. Kita pula sampai je asar dah terbayang dah bazar Ramadan mana nak pergi, apa benda nak makan lagi, target apa kita punya target ni, mutabak mana, popiah basah, popiah kering. Lepas tu belum cerita nama-nama makanan Cina lagi, yong taufu, fahlai, cikang, tu nama Cina kan. Dia dah standby dah tu kat mana nak cari roti john kan. Dia dah tahu dah kenapa orang lelaki kan, saya tegur orang lelaki. Sebab orang perempuan saya tak tegur, sebab orang perempuan memang dah tak boleh tolong dah, bukan lepas asar. Orang perempuan ni lepas sahur dia dah fikir dah malamkan apa. Tu dia lain. Dia lain makam ni orang perempuan ni. Jadi kita ni hati-hati. Sedangkan Nabi lagi kuat beribadah pada asar. So menginsafi nasib orang lagi susah pada kita. Ada orang tak makan ni. Itu sebabnya beberapa tahun dulu, bagaimana Mufti Arab Saudi kita menyampaikan syarat agama pada bulan Ramadan, kemudian buka lah soal jawab secara talian telefon. Ada yang telefon daripada Rohingya. Dia tanya, ya Syekh, kami nak tanya, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Bayangkan, tidak bersahur dan tidak berbuka, makna tak ada makanan. Sahur tidak, berbuka pun tidak. Sah tak puasa kami? Soalannya menangis Mufti Arab Saudi. Nampak? Jadi pertama, insaf nasib orang dengan susah. Masalahnya ada orang Malaysia waktu berbuka puasa dia makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. Balik dondam tu dijamakkan breakfast dengan lunch, dijamakkan pada waktu berbuka puasa. Roti john seorang sebatang, murtabak seorang sekoping, mihun tu satu bokeh dia seorang. Bayangkan tu yang tersandar. Jadi macam mana dia nak menginsafi nasib orang lagi susah pada dia. Yang kedua, tujuan kita puasa untuk mengawal hawa nafsu. Awal hawa nafsu. Yang ketiga, tujuan kita puasa untuk menyuburkan perasaan pemaaf, jujur dan bertolak ansur. Itu yang jujur, bertolak ansur ni kan. Bertolak ansur tu maknanya kita tengok orang susah pun kita apalah bagilah, apa dia kira, itulah sedekahlah, bantulah dia orang, kesian dia. Nampak anak yatim rasa simpati, nampak, berbaktilah, bantulah mereka kan. Dan kebaikan berpuasa pertama dapat menguruskan badan kan. Termasuklah pun ceramah, kenalah diet kan. Kalau tidak tu bulan tak puasa tu hari-hari macam ceramah. Bila kita dah cakap, PA dah beritahu Samsul debat dia tak nak makan, siapkan buah aja, tak nak makan yang berat-berat. Sampai kat masjid tertentu, ini hajat orang kampung ustaz, kepala kambing letak depan kita ni kan, makan payah betul kan. Jadi alhamdulillah, jadi kita dapat dapat mengurangkan berat badan, dapat mengawal hawa nafsu, dapat apa? Dapat lagi yang kita dapat buat, dapat beramal ibadah dengan cukup banyak. Bulan puasa lah kita semayang paling banyak sekali. Semayang paling banyak sekali. Kena pula macam masjid dekat sini kan, masjid ni. Dekat sini kita buat 20 kan. Bulan 8. Oh tak, saya difahamkan memang staf ni dia buat 8, tapi balik dia sambung lagi 12. Saya dengar macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Angguk je buat angguk macam tu macam tu. InsyaAllah itu yang dia tak witir sangat tu. Sebab dia nak tutup lagi ni, ada lagi dia nak sambung. Tak ada masalah, buatlah kan. Jadi makna kata bulan, katalah kita buat 8 pun, 8
Bayangkan 8 kali 30 berapa pun 240 rakaat tambahan. Tu boleh campur witir ni. Kan? Witir tu saya tak nak kira sebab witir ni orang Malaysia ni kebanyakannya buat witir belum puasa. Sedangkan satu-satunya solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal adalah solat sunat witir. Salah satu Nabi pesan pada sahabat, aku wasiatkan kepada kalian 3 perkara. Yang pertama, jangan sekali-kali kalian tinggalkan puasa Yaumul Abid, puasa sunat hari putih setiap 13, 14, 15 bulan Islam, kecuali hari-hari tasyrik. Kedua, Nabi pesan, jangan kamu tinggal solat sunat duha paling kurang 2 rakaat setiap hari. Dan ketiga, jangan sekali-kali kalian tinggalkan solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap kali sebelum kalian tidur. Itu Nabi tak pernah tinggal. Satu-satu solat Nabi tak pernah tinggal solat sunat witir. Kita pula witir tunggu bulan puasa, beria-ia di witir, kan, pada bulan Ramadan. Habis Ramadan settle. Kan, macam tu lah makan buah tamar. Bulan puasa bukan main lagi. Tamar dulu, buah tamar dulu, marah anak dia. Kurma dulu, sunnah Nabi. Makan main bapak. Habis bulan puasa, buah kurma kotak dengan usup-usup hilang. Usup tayub, usup habis. Bulan puasa dengar iklan dia balik. Dan nazak-nazak dah bunyi kawan. Makanlah buah tamar. Asam tayub. Sian. Yusuf tayub. Pagi raya meninggal kawan, tak dengar dah suara. Kan? Tiba-tiba tahun ni puasa, ada lagi, hidup lagi dia. Jadi janganlah kita, kan, jangan kita buat tu bermusim. 2 makanan yang kena ada, makanan sunnah kena ada kat rumah orang Islam ni, tahu? 2 makanan sunnah yang kena ada kat rumah orang Islam. Pertamanya kurma, yang keduanya madu. Faham? Madu. Faham ni? Maksudnya madu lebah, ya. Bukan madu yang berdiri, madu lebah. Kan? Kalau orang suku-suku askar ni lagi payah nak kahwin lebih tau. Ada prosedur-prosedur tertentu, kena tangkap silap, kena tindakan tak tertib. Kan? Balak boleh lah kan. Daripada bawah sampai pangkat tinggi sama betul. Tapi kalau nak buatlah ikut prosedur betul, kan, buat permohonan rasmi. Kan? Iya. Tahu betul. Kan? Benda baik, kan? Benda baik. Tapi itu pun perjuangan juga tau. Ada orang cakap, kalau kau boleh tidur dalam stadium, kau kahwinlah, dia kata. Maksudnya kalau dalam stadium kan bising, boleh tidur, okey tu. Kalau setakat bini seorang bising, okey, tak ada masalah. Tu kau beranilah tuan-tuan. Kau berani. Dia ubat apa? Dia ubat kuat, dah ramai orang jual lah tak? Ubat berani ada tak? Dah ada, tak berani makan. Ubat berani dah ada, makan pun tak berani. Dah ada ke tangan? Makan dulu tak berani makan. Tak adalah tuan-tuan. Wow. Tapi madu lebah, habatus sauda, tu semua makanan sunnah tu kita boleh makan. Ya. Jadi mana kata bulan puasa ni, sebab kalau kita tengok kan, antara yang kita tengok kebaikan puasa ni itulah dia. Dan bila kita berpuasa kan, kita lihat binatang-binatang pun ada yang puasa. Binatang pun ada yang puasa. Iaitu ayam mengeram telur. Ayam mengeram telur, tak makan tak minum berhari-hari. Tapi hasil dia menetaslah anak-anak ayam yang comel-comel. Ulat kepompong tak makan berminggu-minggu, sekali keluar daripada kepompong tu, keluar jadi rama-rama yang cantik. Ular sawa bersalin kulit, tak makan tak minum, paling lama 8 ke 12 bulan. Bayangkan puasa 8 ke 12 bulan. Boleh bayang tak ada punya Allah Malaka Sumna dia macam mana? Dia punya lapar tu yang kau bau sekor pun dia boleh tolak. Tapi hasilnya apa? Kulit dia sisik tu cantik berkilat. Nak beritahu puasa sepatutnya jadikan kita yang lebih baik, bukannya jadi lagi teruk, bukan jadi lagi rosak. Tak. Sebab kita kena belajar. Perjuangan kita pada bulan Ramadan, beramal dan berbakti. Pertama, untuk capai takwa. Capai takwa, macam manalah nak capai takwa?
Maka disebutkan oleh Sayyidina Ali ada 4 latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah. Tak berani dia makan tengah hari, walaupun hidang kan dapat. Contoh penceramah dia datang ceramah, sajalah kan, yang bahagia Major General apa Panglima Brigadier General Sani ni, dia pun beritahu, tolong siapkan air tu, letak je dekat meja penceramah tu, letakkan aja air fresh orange pula tu. Fresh orange siap dengan limau tu tersangkut dekat cawan tu, dengan ada payung kecil satu. Siap air batu, uap sejuk dia tu nampak lah kan. Dia pun cakap, tak apalah Ustaz, kita faham keadaan Ustaz. Ustaz ceramah banyak tempat. Pagi tadi Ustaz dekat Ilsas Bangi, ni kat Wadipen, petang kat Shah Alam. Jadi faham. Tak apalah Ustaz, minum, waktu minum tu kita tutuplah live ni sekejap. InsyaAllah kita orang ni jenis yang simpan rahsia, tak setia pada negara. Ustaz minum lah, kita okey je. Jadi minum tak? Tak minum, walaupun letak macam ni. Tapi janganlah kau letak kan, letak aku minum kan, saya taat pada perintah kan, dia tak ada kan, pemerintah ada minum je lah kan. Tak, kita tak minum. Bawa kereta masuk belok, membelok, bergolek-golek air soya malam tadi dekat kaki kita. Siap baca, soya ini ajaib, sekali minum sebulan hilang haus. Gila betul. Ni saya ajar cara dia. Waktu sebelum Zuhur tu parking dekat sini, orang tak ramai, parking kat parking masjid ni, orang tak ramai. Cermin tu kalau boleh gelapkan sikit, tinta gelap standby saya siap. Jadi rebahkan seat, minum sampai habis, jangan tinggal setitik pun. Tapi kita buat tak? Tak buat, sebab kita yakin Allah nampak kita. Ataupun hari Sabtu Ahad, anak keluar ada kelas tambahan, bini keluar pergi pasar, kita mula nak buat perangai masa sekolah dulu. Itu tinjau kepala kat peti ais, nak sejukkan muka kat peti ais. Dalam buka peti ais ternampak pula cendol malam tadi, terkeluar-keluar mi hijau. Aduh, kau time ni lah kau nak muncul kat depan aku. Ni kaedah ni saya ajar, dengar betul-betul. Sebelum buat ni, tutup dulu, kunci pintu depan, pintu belakang rumah. Takut tiba-tiba ada yang balik. Ni betul ni cara dia. Make sure betul. Engsel tu, sandal betul. Sandal betul. Memang kalau bila letak, walaupun dulu letak kursi benda-benda berat letak, biar orang susah sikit nak masuk. Dan kemudian dah sudah ambil cendol tadi, hirup, jangan tinggal selai pun menghijau. Kemudian basuh, cuci, bersih-bersih, tangkup, letak kat singkir. Jangan risau. Isteri kita ni, orang perempuan ni, dia makhluk yang boleh cap apa benda tak ada dalam peti ais. Dia buka peti ais, bukan ada cendol ke malam tadi? Dia kata kan, soalan dia, tenang, jangan berubah, buat muka puasa tu kan. Dia cakap dengan kita, bang bukan ada cendol ke tadi? Macam ni, macam ni, tadi abang buka peti ais, abang nak tengok apa barang ada, apa barang tak ada. Kau kan pergi pasar, abang nak pesan lah, jangan lupa beli ni, tengok telur ada, apa ada. Tapi masa membuka tu, tertangkup cendol tu, tumpah. Abang cepat-cepat kutip semua. Yang tu, tempat abang siap mop, siap lap, takut semut. Yang dalam penat pergi pasar, abang tak nak susahkan isteri abang ni. Kan isteri syurga abang. Ya kan, masa tu kan. Abang, makasih lah abang. Masih lah, kalau tak ada abang susah lagi. Tak ada apalah. Sikit sangat bakti abang nak banding apa yang buat tu abang ni. Ya. Habis dah settle lah tu. Itu cara saya ajar lah. Tapi agak-agak buat tak buat gitu. Jadi kalau ada orang angkat dia ambil Samsul Debat ajar orang tak puasa macam mana kan. Tak, kita tak buat sebab takut kepada Allah. Nampak? Punyalah takut. Korang tak hidung pun tak berani. Takut. Demikian je kawan tu. Kau tak kata, hidung tu bersih. Sesungguhnya aku berpuasa. Dah tersumbat dalam lubang hidung. Dia biar pula sebelah lagi. Dah sebelah sini pula. Tidur pula. Dia tersumbat. Macam ni? Sebelah sini pula kering. Malam-malam baik tak hidung pun. Bawa lah pergi ke bazar Ramadan. Dah Allah buruk betul. Jadi fitnah hanya pada agama. Teruk sangat boleh je kita ambil air, bersihkan. Jangan datang fitnah pada agama kita. Teruk betul Islam ni puasa.
hidung pun biar je. Tak, bersihkan tu. Bersihkan, cuci elok. Boleh tak salah. Dia yang tak boleh tu yang kita jolok masuk dalam betul kan, sampai hilang mata hitam. Maknanya sampai lupa diri lah tuan-tuan, sampai di awang-awangan kan, itu tak boleh lah. Ya. Iya. Takut dia, cukup jaga. Lepas tu dengar azan, takut betul waktu sahur. Kan? Takut betul. Berhenti dia tu. Sudah dia tu. Bapaknya pangkat tinggi lah. Pangkat tinggi, panglima semua. Kan? Berhenti. Azan dah tak dengar tu. Anak tu kecil lagi. Dia tengah mengunyah lada pula tu. Pedas bah. Malam nanti minum. La ilaha illallah. Bukan panglima sinilah, tempat lain. Tempat lain. Lagi satu, jangan lupa ya, anak-anak yang nak berpuasa, kita nak latih anak. Dengar ni, dalam Islam start latih anak ni seawal umur 7 tahun. 6 tahun tu kecil lagi. Tapi kalau dia nak puasa, tak apalah. Dia nak puasa, cuba puasa. Tapi 2-3 jam lapar, haus, bagi dia minum. Berlaku waktu saya sekolah menengah, rendah saya tengok. Waktu saya sekolah dulu, ada seorang budak di Seremban, budak perempuan kecil lagi. Macam tu lah, haus ibu, haus, dahaga. Nantilah kejap dia sikit lagi, sudahnya tumbang budak. Betul, dia dah dehydrated kan. Masuk dalam ambulan, tak sempat sampai hospital, meninggal dalam ambulan. Jadi kanak-kanak ni kan, seawal umur 7 tahun baru train. Berapa jam? 3 jam, okey bagus. Besok 4 jam, okey, kita latih dia. 7, 8, 9, mudah-mudahan 10 tahun dah boleh puasa penuh. Betul lah. Tapi kalau kanak-kanak tu dah berusia 40 tahun, itu kau tembak je lah. Tak ada guna hidup dia tu, dah 40 tahun. Saya masih lagi latihan Alhamdulillah, semalam dapat 3 jam. Kau tak payah. Ya, tak payah. Tapi sebenarnya ada yang boleh, yang umur 40 tahun ni. Contohnya kategori mu'alaf. Mu'alaf kan, dia baru masuk Islam, dia tak biasa lagi puasa. Dia dibenarkan, tetapi tetap kena qada puasa tu. Ya. Ingat ya, ustaz cakap tak apa, kita masih dalam latihan. Tak ada. Jangan diputar-putar belit kenyataan saya. Macam itulah. Jadi makna kata tu khauf Rabbul Jalil. Yang kedua, latihan takwa yang kedua apa dia? Yang keduanya adalah a'mal lebih tanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bangun pagi sahur pun ikut sunnah, makan buah tamar. Lepas tu makan, jangan kita tinggalkan. Ada orang dengan bangga beritahu kat semua orang, aku memang daripada kecil aku puasa, aku tak sahur, tapi aku okey. Bukan masalah okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Amalan ni kena berjuang lah, bangun kan. Nabi kata makan sahur itu makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, makan sahur makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walau hanya seteguk air. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya sebiji buah tamar. Dalam satu hadis yang lain, dan itu yang Nabi sebut, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Maknanya bagi pendekatan. So standby lah, masa tidur malam tu dah ready dah, buah tamar kat tepi bantal tu kan, cawan tu satu standby, air mineral sebotol. Lepas tu satu cawan dia letak gigi, lepas tu jauh sikit. Takut kau tercapai, ingat air batu punya gigi kan, hati-hati. Jadi mana kata kalau terus, wish macam mana dah nak habis dah masa. Ambil bangun, bagi buah tamar sebiji. Ambil syarat sunnah. Tapi kalau tu saya kata tadi, macam kalau anak baru nak belajar puasa tu, ataupun kecil lagi lah, bila dah azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, cakap kat anak, cepat-cepat habis lah, cepat. Tak habis masa ni, cepat. Suruh dia habiskan. Tapi kalau kita yang dewasa ni, yang dah makan ni, tengah makan Allahu Akbar, habiskan cepat makanan yang tak akhir ketekan. Jangan di luar Allah keluarkan balik, jangan kan. Habiskan yang ni, tapi habiskan terus ya? Jangan kau simpan sampai ke waniban kan. Kan kau apa dah mulut tu yang pergi tadi, yang last jangan bukan jam tu kena tahu. Itu yang orang tanya tu. Ada saya ceramah dekat Bukit Aman, saya dengan Samsul Rawau, ada yang tanya, kita ni baru kahwin, kami bersama, tiba-tiba azan,
Macam mana? Dia tanya perempuan tanya. Jadi Abang Samsul Ghafar kata soalan ni biar dia lah jawab. Aku pula kau lagi lama kahwin, dia kata. Bila minta saya jawab, saya pun jawab lah. Saya kata sebelum saya nak jawab soalan tu, nak tahu dulu waktu azan tu dah sudah ke atau sedang berlangsung, saya tanya. Kena jawab dulu baru saya boleh jawab, kata. Kalau dah sudah, saya kata kalau dah sudah, tiba-tiba dah habis dah selesai, kita bagi Allahu Akbar, dah azan. Maka terus masuk bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, solat subuh, puasalah macam biasa. Habis sahur Ustaz, anggaplah tadi tu sahur kau. Contoh saya kata orang payah kan. Dah orang suruh makan betul-betul lain bodoh yang kau buat kan. Macam tu lah banyaklah tanya kan. Tapi kalau lah ketika sedang berlangsung tu tiba-tiba azan. Sedang berlangsung dia tengah berusaha lagi ni. Allahu Akbar, berhenti. Macam tu stop, berhenti. Isteri pun azan, berhenti. Jangan pula Allahu Akbar sikit lagi, jangan. Jangan. Perjuangan belum selesai, dia kata kan. Jangan selesaikanlah. Nak bagi faham kan. Kemudian lepas sahur apa? Lepas sahur kita solat sunat yang lain, buat solat sunat duha, solat sunat tasbih. Buat bulan Ramadan ni solat sunat tasbih. Solat tasbih ni memang penat sikit lah kalau orang tak biasa, tapi kena buat. At least sekali semua hidup kena buat. Solat sunat tasbih ni kita semayang, kita baca Fatihah, lepas tu kita sambung dengan tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waktu berdiri tu buat 15 kali. Rukuk subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, buat 10 kali. Iktidal berdiri baca 10 kali. Sujud 10 kali. Duduk antara dua sujud 10 kali. Sujud kali kedua tu 10 kali. Sebelum naik duduk dulu baca 10 kali baru naik. Lepas Fatihah baca 15 kali. So 150 kali tasbih kita akan baca. Campur kalau kita buat 4 rakaat dapat 300 kali satu hari. Macam tu. Buat sendiri lagi senang, dia cepat sikit. Kalau ikut orang tu menggigil lutut tunggu. Mamat kan. Boleh buat berjemaah pun boleh. Kan? Kemudian kita buat apa lagi? Kemudian seterusnya kita bertadarus. Ingat tadarus mestilah bacaan bersema. Seorang baca, yang lain sema. Jadi kalau tak tahu belajar. Saya ada orang perempuan tu kata saya tak biasa, boleh tak kalau saya ikut pada tepi? Kenapa pula? Saya baca merangkak. Dia kata orang lain elok bersela, duduk bersimpung, kau berangkak, kenapa pula? Rupanya maksudnya bacanya gagap-gagap, tak lancar sebab tak tahu, sebab tak pandai. Tak apa, boleh ikut tepi. Tapi kalau dah 10 tahun nasyid duduk tepi aja, pergilah belajar, cari guru, belajar mengaji Al-Quran. Ya. Kemudian tadarus apa? Tadarus berbuka puasa. Bila berbuka puasa, Nabi dah pesan, jangan sekali-kali kalian namakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Kena makan. Orang yang azan pun bila masuk je waktu, kan, dah masuk je waktu, paling tidak dia minum seteguk air. Orang yang nak azan ni, dia minum bismillahirrahmanirrahim. Tak payah doa. Tahu dah tu memang nak buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim, minum. Allahu Akbar, dia azan untuk orang, kan. Lepas tu kan baru dia makan. Kemudian macam arwah abah saya dulu memang ajar anak-anak dia, waktu azan ni makan buah tamar 3 biji, minum air suam, pergi solat dulu. Dia boleh makan. Nak makan dah tu. Dia boleh makan, tapi tak adalah makan dengan sesungguhnya. Buffet Ramadan gila betul. Hidangan 7 buah negara hotel tu. Dia punya iklan, hidangan 7 buah negara, 33 jenis air disajikan. 33 jenis air. Kalau kau minum semua tu 33 tu, keluar dari hotel tu lupa nama bin siapa pun lupa. Punya teruk je. Itulah dia kan, cabaran dia bulan Ramadan kan, buka puasa. So pergi semayang dulu. Arwah abah saya jadi imam tu semayang, baca ayat pendek biasa je. Kemudian bagi salam, astagfirullah, baca doa pendek ni, walhamdulillah alamin, baru pergi makan. Makan cepat-cepat. Makan cepat, dah sukat dah, nasi banyak mana lah, banyak nak makan, habis rehat, tunggu waktu isyak masuk. Kalau makan terlalu banyak itu yang bila pergi tarawih tu, imam laju marah, imam slow marah, imam tak bunyi lagi marah, imam terlupa pula, Allazi itu belakang dah panjang, dicopek lah. Aduh,
Bila lah nak mati imam ni? Lah mati, dah mati. Nak mati doa. La ilaha illallah. Itulah dia kan. Itu cabaran dia tu. Kan, jadi buka puasa. Tapi kalau anda katalah kita pergi solat dulu tak khusyuk, lagi baiklah makan. Kita semayang ni, pergi semayang tu. Allah, bismillah. Terdengarlah bunyi kat dapur. Serup, serap. Sedap gila siput sedut ni. Terdengar. Habislah siput sedut dan tu. Langsung sampai maghrib 1 rakaat. Jangan macam tu. Ya, kalau macam tu baiklah makan dulu. Tapi jangan makan banyak-banyak sangat. Ya. Kemudian apa? Lepas tu pergilah isyak, pergilah tarawih. Lepas tu jangan memilih imam. Jangan pergi sini lambat. Walaupun dia buat 8 slow. Tempat ni 20. Tak nak. Habis mana? Ada satu surau kat taman ni. Dah lah 8. Laju lah tu. 9 suku dah siap tahlil. Biar betul ke? Ya. Siap tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Bagus betul imam. Susah nak cik imam macam ni. Hebat betul imam ni. Inilah imam yang kita cari-cari. Ramailah pergi situ. Ramai orang itulah, semua orang nak tahu. Yang dia tak tahu, imam tu dah dapat surat tukar kerja. Imam tu dah tak ada kat situ. Yang tinggal Imam Sabah. Imam Sabah ni umurnya 70 tahun. Imam Sabah nama. Lurus dah dapatkan sah. Betul ke ni surau ni? Lain macam lagu ni. Allahu Akbar. Dia dah mula confused. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada senyap. Kalau senyap lah imam. Arrah, tak beranjat orang tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kepala kau. Ini baru isyak ni weh. Belum tarawih lagi tu. Kan? Imam Sabah tu pula biasa buat 20 matilah. Orang perempuan dekat balik takbir tu dia pun sama. Dia dengar, dia balik takbir, dia tak nampak imam tu, dia dengar suara Allahu Akbar. Dia sama dia. Kalau dengar Allahu Akbar, habislah kita. Sedangkan sembahyang tarawih ni teruslah kita nak kerja, nak laju-laju sangat kan. Bila ada orang tu macam di setengah negeri tu kebanyakan dia 8 dengan 20. Kalau di negeri 9 ada buat 8, ada buat 10, ada buat 20. Yang 10 ni diselang-seli dengan istighfar. Yang di Masjid Nabawi pun buat 10. Kan, tak ada masalah. Tu orang tanya saya, mana yang elok, 8 ke 10 ke 20? Yang paling baik sekali buat. Tu cerita dia. Kan, tanya-tanya langsung tak buat kan. Mereka sudah tak buat kan. Jadi tu dia. Kemudian apa lagi? Kemudian begitu juga kita dalam bab ni kita bayar zakat. Bayar zakat. Bulan puasa bayarlah zakat fitrah. Bila bayar zakat fitrah kita rasa lega. Ikut beras kita kan, nilai beras yang kita bayar, yang kita makan. So bayar RM7.5. KL kan, wilayah RM7.5, RM7.5. Bayar RM7.5. Rasa lapang hati ni. Rasa lapang hati. Salam. Tanggungan ada berapa? 8. Kata, lepas tu dah bayar. Kenapa rasa tak clear? Rupanya tanggungannya bayar diri sendiri, lupa masuk nama.
Ada tak jadi jam tu kan? Jadi ataupun bila kita bayar itu baru RM7.5 punya lega tu, rasa lampang tu. Belum lagi zakat simpanan, zakat harta. Jangan lupa bayar juga tu. Dan begitu juga yang ketiga, qanaah, berpada dengan yang sedikit. Latihan takwa yang ketiga. Qanaah, jangan membazir. Jangan membazir. Kita dah tahu hari pertama kita beli ni, lauk ni tak habis. Hari kedua janganlah beli banyak tu lagi, kurangkanlah. Nabi kata orang yang bijak takkan membenarkan dirinya masuk dalam lubang yang sama 2 kali. Ini berkali-kali. Beli buang tu menurut kajian. Sebelum PKP dulu, rakyat Malaysia membuang makanan berapa banyak? Setiap hari pada bulan Ramadan 17,800 tan makanan dibuang setiap hari pada bulan Ramadan. 17,800 tan makanan yang dibuang setiap hari. Kemudian sepanjang bulan Ramadan 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Itulah perangai tabiat orang Malaysia. Nak beritahu, malu kita, malu kita pada orang bukan Islam. Patutnya Ramadan ni lagilah kita ni berjaga-jaga, sukat betul-betul, qanaah. Tapi satu perkara yang boleh lebih apa dia? Sedekah lebih-lebih. Contoh kita sedekah macam mana? Salah satu bentuk sedekah, kita bagi sumbangan kepada fakir miskin. Kita bagi anak-anak yatim dalam majlis berbuka puasa. Jemput penceramah, bagi sumbangan. Itu pun satu bentuk sedekah sebenarnya. Bagilah lebih-lebih pun tak apa. Bagi lebih pun tak apa. Kadang penceramah tu tak minta, kita yang lebih kan. Macam tu. Kan? Saya tak cakap saya lah, ni contoh aja. Contoh aja. Kan kadang-kadang tu siap bagi hamper lah, bagi buah-buahan. Bagus betul lah. Sedekah kan. Sedekah buah tamak, bagi yang terbaik. Bagi yang terbaik. Kita sedekah pada jiran kita sebelah rumah kita. Hantar dekat surau masjid mesti sebelum berbuka tahu. Sebelum berbuka tu besar pahala dia. Jangan bagi selepas berbuka. Itu sedekah lah, tapi ibarat pelupusan sisa pepejal yang kita tak habis bagi ke orang. Bagi sebelum berbuka. Tapi ada orang memang boleh lah bagi, sebab selepas main tarawih tu kadang-kadang ada more kan, ada makanan main-main, tak apalah kan. Tapi bagilah yang elok-elok. Jangan balance tu kita adjust balik, kita tak. Jangan. Jagalah perkara ni. Qanaah, sedekah, bantu. Bagi duit raya kat mak, apa hal? Dah bank in dah duit raya tahun ni. Awal ni bulan Ramadan dah bagi. Bulan Ramadan besar pahalanya mak. Oh ya ke? Kau bagi berapa? 1,000. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi pagi raya dapat lain kan? Nanti susah tu. Kan? Jadi masukkan 900 lagi 100 tunggu pagi raya. Macam tu. Deposit dia. Dan yang keempat, persediaan untuk hari kebangkitan. Hendaklah kita melihat apa yang kita kerjakan untuk hari esok. Apa yang kita kerjakan untuk hari esok, iaitu hari kiamat. Sebab sampai masanya kita akan mati. Yang hidup pasti akan mati. Dan mana Nabi sebut kan, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Jadi inilah sebenarnya amal dan bakti yang kita buat bukannya untuk, tak semestinya untuk waktu kita hidup saja, tapi untuk kehidupan selepas mati. Sampai masanya kita akan mati. Dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian, kita ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Ada orang boleh lepas, ada orang tak boleh lepas perangkap kematian ni. Contohlah, dalam kita naik kereta dekat highway, accident, sikit lagi kita terlepas, ataupun kita lambat sikit, kita lalu accident baru lagi ni. Kalau kita cepat sikit mungkin kita pun terbabit sekali dengan kemalangan. Mungkin macam tu, terlepas satu perangkap kematian. Pergi dengan kawan-kawan berpiknik, pergi berkelah, terjun dekat dalam terjun tu, terjun, kita je timbul, yang lain tak timbul. Mati yang lain tu, kita selamat. Tuan-tuan, selepas satu lagi perangkap kematian. Banyaklah perangkap kematian. Tanah runtuh, habis semua rumah kita je tak kena. Terlepas satu lagi perangkap kematian.
Tetapi dalam banyak-banyak perangkap kematian, walau macam mana, kadang-kadang yang tak lepas. Ada yang mati itu sebab jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Tetapi ada satu perangkap kematian yang manusia tak boleh lepas. Lepas tu, kalau kita hadap tu, tetap akan mati lepas tu, iaitu perangkap usia tua. Bila dah tua, tetap akan mati. Tetap akan mati. Nabi pun begitu. Nabi pun sampai berumur dah 60 tu, Nabi pun dah uzur-uzur, Nabi dah tak sihat. Akhirnya Nabi pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jugalah kita. Masanya kita akan mati. Maka perjuangan kita pada bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan ini adalah untuk mencapai ketakwaan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita berpeluang mencapai ketakwaan yang kita idam-idamkan. Kerana sesungguhnya ketakwaan ini bukannya menyebabkan kita jauh daripada Allah, tapi sepatutnya ketakwaan ini mendekatkan lagi kita kepada Allah. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian, kejarlah satu malam yang sangat istimewa, iaitu malam Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Allah Taala begitu. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bukan malam. Lebih baik pada 1000 bulan. Maknanya kalau 1000 bulan kita bahagikan dengan tahun, maka bersamaan dengan 83.333 tahun. Mana 83 tahun lebih. Umur kita pun belum tentu sampai 80. Tapi kalau satu malam tu boleh dapat, Alhamdulillah, paling tidak. So jangan risau-risau. 10 malam terakhir fokus. Paling tidak, sebab dikatakan malam Al-Qadar ni bermula pada lepas maghrib sampai sebelum subuh. Jadi paling tidak jangan tinggal. Lepas maghrib tu kita isyak, tarawih, witir, lepas tu sahur. Jagalah. Lepas tu tambahlah sikit, akan bolehlah sedekah, masak ramai-ramai, ataupun beli je kat kedai tu, bungkus dalam 30 bungkus, hantar dekat rumah anak yatim malam pertama, 10 malam terakhir. Lepas tu esok tu hantar dekat di petugas-petugas yang bertugas dekat checkpoint ni, yang kena kerja, nak kena jaga kan. Bagi dekat madrasah tertentu, bagi dekat tempat yang memang buat sahur perdana ke, sumbangan gitu. Kat sekolah asrama hantar. Takkan tak kena satu malam, satu pun tak kena. Malam last tu special sikit, nasi goreng jantan. Maknanya nasi goreng tu ada telur lah tu. Kalau nasi goreng jantan bagi, kena pula malam tu malam Al-Qadar, mudah-mudahan. Jadi beramal ibadah lah gitu. Dikatakan bila malam Al-Qadar, malaikat akan berlumbu-lumbu turun nak pergi rumah orang beribadah. So buatlah. Dalam masa malam 10 malam terakhir tu jangan kita ibadah. Sebab 10 malam terakhir ni cabaran yang paling besar sekali. Masa tu lagu raya dah mula dikumandangkan. Belia dah tak nampak, yang tinggal beliau je. Imam malam pertama tu tak ada parking. Masuk malam yang ke-20, imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar, dalam masjid dia boleh parking saf yang kelima. Jadi sama-samalah kita bantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, mudah-mudahan beramal, berbakti, mudah-mudahan ini perjuangan kita bersama. Mudah-mudahan kita berjaya memperolehi perjuangan, memperolehi takwa pada bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan berjaya memperolehi syurga Allah. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan kita berjaya untuk menjadikan diri kita lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Dan berubahlah menjadi manusia yang baik, kepada lebih baik, kepada lebih baik. Jadi cukup sekadar itu. Terima kasih banyak atas kesudian mengundang pada hari ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.